Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Shima atau Cikgu Nur Shima, guru maya anda pada pagi ini berkongsi satu video berkaitan teknik menulis esei pendek. Iaitu teknik menulis esei pendek ini digunakan untuk menjawab soalan bahagian B, iaitu bahagian pembacaan kritis dan analitis. Soalan nombor 24. Okey, fokus perkongsian ilmu hari ini, okey, iaitu pertama cikgu terangkan hasil pembelajaran, yang kedua isu penulisan esei pendek yang cikgu rasa setiap tahun akan ada isu berkaitan tentang penulisan esei pendek. Ketiga, teknik menulis esei pendek. Baik, hasil pembelajaran ada 4. Calon seharusnya dapat mengembangkan isi secara tersusun, padat dan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh. Ini yang penting. Wacana yang utuh ada kaitan dengan teknik yang cikgu gunakan. Okay. Kedua atau B, menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan. Jadi apabila menyusun dan mengolah idea dalam satu perenggan tu, dia mesti soal idea tu mestilah diolah dengan susunan yang betul. Isi huraian diikuti dengan contoh dan huraian lanjutan, iaitu impak atau kesan. Memberikan pandangan, alasan atau kritikan tentang sesuatu tajuk. Pandangan, contoh soalan mungkin, pada pendapat anda, berikan pandangan, berikan pendapat, atau berikan alasan, atau berikan atau kemukakan kritikan tentang. Tetapi setakat ini soalan yang selalu dikemukakan pandangan, alasan. Kritikan rasanya macam belum pernah keluar lagi ya. D, menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang baik dan betul. Okay. Untuk isu penulisan esei, cikgu lebih suka merujuk sumber MPM, iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia, berkaitan laporan peperiksaan STPM 2019 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu 910-1. Sebenarnya laporan peperiksaan STPM ni setiap tahun memang dikeluarkan oleh MPM. Cuma pada video kali ini cikgu berfokus kepada laporan peperiksaan STPM 2019. Hijau ni maknanya kelebihan calon. Okey. Calon dapat mengemukakan 3 isi berdasarkan skema jawapan. Okay, skema jawapan tu ada banyak pilihan. Jadi daripada 3 isi tu ramai calon dapat mengemukakan 3 isi. Jadi kalau dapat, ini membolehkan calon dapat markah antara 15 hingga 17 markah daripada markah penuh, iaitu 20 markah. 15 ialah markah penuh, okey. Manakala 20 tu ialah markah 5 lagi ialah markah bahasa. Jadi semuanya 20. Okey. Calon mengemukakan kriteria yang kurang tepat dan tidak meyakinkan. Yang ini pula 3, 4, 5 dan 6 merupakan kelemahan calon. Kelemahan calon kedua, isi dikemukakan tidak menepati kehendak soalan. 5. Calon menyalin seluruh ayat pertama dalam petikan diberikan. Tidak ada huraian dan contoh walaupun ayat tersebut ada kaitan dengan kehendak soalan. Ya.
Tidak ada huraian, cuma mengemukakan pendapat tetapi tidak dihuraikan, tidak ada contoh, tidak ada huraian lanjutan. Kemudian calon membuat pendahuluan dan kesimpulan. Okey, mungkin calon ini beranggapan esei pendek ini sama seperti esei panjang. Tetapi hakikat sebenarnya untuk esei pendek, cikgu suka ingatkan, esei yang dihasilkan itu tiga isi sahaja tanpa perlu membuat pendahuluan dan kesimpulan. Ingat tu. Okey, pelajar cikgu pun masih ada lagi membuat pendahuluan dan kesimpulan. Padahal sudah diingatkan berulang kali untuk esei pendek tidak perlu pendahuluan dan kesimpulan. Okey. Okey. Sebelum cikgu memulakan teknik tu, elok cikgu kongsikan dahulu kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar semasa menulis sama ada esei panjang ataupun esei pendek. Okay, ini yang selalu cikgu jumpalah. Pada masa kini, ini penanda wacana. Okay, salah di sini ialah kini. Okay, kita kena betulkanlah pada masa ini. Atau kalau kita tidak gunakan pada masa ini, kita pilih sahaja kini. Sebab kini sudah menunjukkan masa. Okey. Dari tahun ke setahun. Okey, kesalahannya di sini setahun. Kalau guna tahun, di sini pun tahun. Kalau guna setahun, sini pun setahun. Contoh dari tahun ke tahun atau dari setahun ke setahun. 3. Membimbangkan kepada pihak. Ini ialah kata kerja transitif aktif. Maka kita perlukan objek. Tidak perlu kata sendi nama kepada. Okay, jadi membimbangkan pihak kerajaan. Justeru itu. Masih ada lagi pelajar yang menggunakan justeru itu sebagai penanda wacana, sedangkan ini ialah kata hubung. Okey. Jadi tukar atau betulkan penggunaan justeru itu menjadi sehubungan dengan itu atau oleh itu, oleh hal yang demikian. Hal ini kerana, ini pun selalu pelajar buat. Hal ini dikatakan demikian kerana. Kalau pelajar cikgu ni, cikgu suruh hafal ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nak tulis hal ini dikatakan demikian kerana, mesti ada 5. 5 jari. Ya. Sebab kalau hal ini kerana, 3. Salah. 6. Kebanyakan barang-barang. Okay. Kebanyakan kata jamak. Barang-barang kata ganda. Lewa penggunaannya. Sebab sudah menunjukkan sesuatu yang banyak. Kebanyakan barang keperluan. Malah ada sedikit. Ini pula kesalahan ejaan. Ada sedikit yang. Okay, ada sedikit yang. Ya, betulkan yang salah. Okay, supaya dalam penulisan esei panjang atau esei pendek tidak berlaku kesalahan sintaksis. Okey. Okey. Sebelum cikgu memulakan penggunaan teknik menulis esei pendek, cikgu ingin berkongsi tip bacaan pantas kerana dalam teknik dalam esei pendek kita tahu pelajar perlu membuat pembacaan secara kritis dan analitis. Okey. Pelajar perlu mengejar masa kerana untuk menjawab soalan bahagian ini, pelajar digalakkan menjawab dalam tempoh 15 atau 20 minit sahaja, tidak lebih daripada itu. Ya. Tip bacaan pantas. Okey, sumber daripada Perpustakaan Negara. Perpustakaan Negara Malaysia. So,
Oleh itu, tip bacaan pantas yang ingin cikgu kongsikan di sini ialah baca sinopsis untuk mendapat gambaran keseluruhan mengenai di sini buku. Tapi untuk untuk pembacaan kritis bukan buku, hanya petikan rencana sahaja. Jadi bacalah uh, sinopsis secara kasar tentang isi kandungan petikan rencana tersebut. Gunakan penunjuk semasa membaca. Kalau masa tu peperiksaan, boleh guna jari, boleh guna pen. Biasanya kita guna jari atau pen. Lidi, kita tidak bawa lidi lah. Pelajar tidak membawa lidi semasa menjawab peperiksaan. Membaca lebih daripada satu perkataan dalam satu masa. Jadi masa kita membaca tu, jangan tengok satu perkataan. Tengok perkataan yang lain. Latih otak membaca dan menangkap lebih daripada satu perkataan. Membaca tanpa bunyi. Kita membaca ni tidak perlu suara sebenarnya. Takut nanti mengganggu orang lain. Maka kita membaca tanpa bunyi. Tetapi jari kita berfungsi atau pen kita berfungsi. Menunjuk perkataan yang dibaca itu. Fokus hanya kepada maklumat penting dalam setiap perenggan. Skimming atau scanning. Maknanya di sini sebenarnya kalau kita perasan, petikan rencana dikemukakan tu biasanya akan mengemukakan faktor, kemudian mungkin punca, kesan, langkah-langkah. Mesti tidak lari rencana yang mengemukakan idea seperti itu. Faktor, punca, langkah-langkah, manfaat, kepentingan, usaha, memang tidak lari. Jadi kita kena tengoklah apakah langkah-langkah, apakah cara-cara atau boleh jadi juga kepentingan yang ingin dikongsikan dalam petikan rencana tersebut. Okey, mari kita bincang soalan nombor 24 STPM 2019. Okey. Untuk menulis esei pendek, pelajar perlu membaca dan mencari kata tugas dan kehendak soalan nombor 24. Kata tugas dan kehendak soalan nombor 24. Sebenarnya untuk mencari kata tugas dan kehendak soalan nombor 24 ni, cikgu pernah berkongsi dalam kelas maya secara live, secara streaming hari itu, iaitu ada teknik untuk mencari kata tugas dan kehendak soalan ini. Dan boleh digunakan untuk menulis esei pendek. Soalan nombor 24, STPM 2019, okay. Kerajaan meletakkan hasrat yang tinggi untuk memastikan setiap murid menjadi insan yang gemilang. Okay. Ada pernyataan di sini. Diikuti soalan. Pada pendapat anda, apakah kriteria yang perlu ada dalam diri pelajar untuk menjadi insan yang gemilang? Panjang jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah perkataan dan markah diberikan ialah 20 markah. Ini soalan. Apa tugas pelajar? 1. Pelajar perlu memberikan pendapat tentang kriteria yang perlu ada dalam diri pelajar untuk menjadi insan gemilang. Kriteria ni, kata kuncinya ialah kriteria, ciri-ciri. Okey, apakah ciri-ciri, apakah kriteria yang perlu ada bagi seorang pelajar agar menjadi gemilang? Gemilang tu apa maksud gemilang? Yang hebat, yang berketerampilan, yang boleh dijadikan sebagai idol. Okay? Idola. 2. Pelajar perlu menulis jawapan tidak melebihi 150 patah perkataan. Jangan lebih kerana kita mahu masa yang lebih itu digunakan untuk menjawab soalan
soalan struktur. Okey, soalan struktur. Okey. Suka cikgu ingatkan soalan struktur tidak perlu salin lah. Jawab terus. Okey, supaya tidak membuang masa. Okey. Ketiga, markah yang diperuntukkan di sana ialah 20 markah. Okey, 20 markah. Jadi dalam erti kata lain, 20 markah tu 15 isi, manakala 5 lagi markah bahasa. Okey, semakin bagus, semakin sedikit kesalahan sintaksis dan morfologi, maka semakin banyaklah mungkin markah yang pelajar dapat. Markah cemerlang bahasa 4-5. 4, pelajar perlu mengemukakan isi utama ayat pertama, huraian ayat kedua. Okey. Ayat ketiga, contoh, dan yang terakhir ialah huraian lanjutan ataupun impak. Okey. Okey, cikgu berkongsi teknik menulis esei pendek yang cikgu gunakan. Sebenarnya teknik ini digunakan juga oleh pelajar, mungkin digunakan oleh pelajar atau guru lain, mungkin sama, tetapi beza untuk cikgu teknik esei pendek cikgu ni menekankan aspek kohesi dan koheren. Okey. Pelajar semester 1 mungkin tidak biasa mendengar aspek kohesi koheren, tetapi pelajar semester 3 dia faham konsep kohesi koheren yang digunakan untuk menulis wacana yang utuh. Okey. Okey, untuk itu teknik yang digunakan untuk menulis esei pendek ini, cikgu menggunakan teknik ICIK. I, isi, H, huraian, C, contoh, K, kesan. Ya, ICIK. Kemudian dalam kurungan kohesi, koheren. Kohesi, koheren. Okey, contoh, penanda wacana jarang digunakan untuk soal untuk menulis esei pendek ini, sebab kalau penanda wacana digunakan terlalu banyak akan menambah bilangan patah perkataan. Okay. Oleh sebab soalannya tadi meminta pendapat, okay, jadi cikgu mulakan ayat isi pertama dengan, pada pendapat saya kriteria pelajar gemilang, ambil arahan soalan, pelajar gemilang perlu mempunyai semangat untuk bersaing. Satu ayat. Okey, nampak perkataan semangat? Okey, perkataan semangat inilah dianggap sebagai kohesi dalam ayat ini. Jadi, cikgu akan guna perkataan semangat ini untuk dibawa dalam ayat kedua dalam ayat huraian. Nampak? Okey, jadi aspek yang cikgu gunakan di sini ialah kohesi. Kohesi ialah unsur linguistik atau unsur kata yang cikgu gunakan bagi mengaitkan ayat 1 dengan ayat 2, dan kata digunakan ialah semangat. Okey. Kemudian unsur koheren yang cikgu gunakan, koheren ni idea. Ideanya ialah tentang kriteria pelajar. Okey. Kita tengok ayat huraian. Ayat huraian cikgu ambil balik kata semangat sebagai ayat kedua. Turunkan tu. Semangat untuk bersaing akan membolehkan pelajar berani dalam menghadapi cabaran pada masa akan datang. Okay, ayat ini sebenarnya menjawab kepada usul yang terdapat dalam ayat isi.
yaitu usulnya ialah kriteria pelajar gemilang perlu mempunyai semangat untuk bersaing. Kemudian kita tanya dalam otak, mengapa semangat bersaing perlu ada? Jadi jawab dalam ayat huraian, turunkan perkataan semangat. Semangat untuk bersaing, tengok, ulang sahaja, akan membolehkan pelajar berani. Bila kita ada semangat, kita akan berani. Berani apa? Dalam menghadapi cabaran pada masa akan datang. Okey. Kemudian, hujah kita mesti ada contoh. Maka ayat ketiga ialah contoh. Okay, penanda wacana cikgu guna ialah sebagai contoh. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai semangat bersaing. Pelajar yang mempunyai semangat bersaing. Okay, cikgu turunkan perkataan semangat, tambah lagi frasa bersaing. Kata kerja bersaing. Jadi semangat bersaing, frasa kan? Semangat bersaing, sentiasa mencabar diri. Tengok cabaran, bawa turun bawah, mencabar diri untuk mencuba sesuatu yang baru. Biasanya bila kita melakukan sesuatu yang baru, kita akan mencabar diri kita. Kita tidak tahu benda itu, tapi kita belajar. Mencabar diri untuk cuba melakukan sesuatu yang baru. Apa kesannya? Kesan ayat keempat. Kesannya, pelajar ini dapat meningkatkan kemahiran baru setiap masa. Belajar ilmu baru, belajar kemahiran baru, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran baru setiap masa. Jangan hanya memikirkan satu kemahiran sahaja, tapi kita perlu fikirkan banyak kemahiran dalam menghadapi cabaran hidup. Okey? Cikgu teruskan untuk teknik menulis esei pendek. Kita cuba pula perenggan kedua. Okey, cikgu suka ingatkan, esei pendek yang cikgu kongsikan ini berdasarkan soalan nombor 24, soalan STPM 2019, iaitu pada pendapat anda, apakah ciri-ciri ataupun apakah kriteria pelajar gemilang? Jadi cikgu cuba menjawab dan menunjukkan teknik menulis esei pendek berdasarkan soalan tersebut. Okay, sekarang kita masuk perenggan 2. Okay, kalau kita perasan, perenggan 2, cikgu masih menggunakan masih menggunakan isi yang sama. Okey, isi yang sama. Kita tengok. Isi huraian, contoh, kesan, icik. Dan yang paling utama di sini ialah mesti ada KK, kohesi dan koheren. Okey, baik. Untuk ini ayat perenggan kedua, cikgu mulakan, pelajar gemilang perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Satu ayat. Okey, jangan gabung, jangan tambah apa lagi kata hubung. Kita bukan membina ayat panjang di sini. Kita hanya perlukan beri satu isi. Isinya ialah pelajar gemilang perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Kemudian kita tanya, ini kira macam usul lah kan? Apa hujah dia? Mengapa pelajar perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi? Maka kita huraikan dalam huraian kedua. Tidak menggunakan penanda wacana. Tetapi cikgu mengambil perkataan disiplin diri. Ini ialah dipanggil kohesi. Kita bawa kohesi ini turun bawah. Frasa disiplin diri, cikgu bawa turun ke bawah. Inilah kohesi. Kohesi ini ialah unsur linguistik. Kata, frasa, yang ada dalam ayat pertama, kemudian kita bawa turun ayat kedua. Disiplin diri yang tinggi akan membentuk jati diri seseorang agar lebih menghargai masa dalam kehidupan seharian. Okey, kita tahu pelajar yang mempunyai disiplin diri yang tinggi akan membentuk jati diri. Dia ada prinsip dia sendiri, dia akan menghargai masa dalam kehidupan seharian.
Okey. Baik. Kemudian kita berikan contoh untuk kukuhkan hujah kita itu. Sebagai contoh, pelajar akan mematuhi masa. Tadi cikgu ada sebut menghargai masa kan? Okey, menghargai masa tu kita bagi contoh. Contohnya pelajar akan mematuhi masa. Kemudian membentuk jati diri. Apa membentuk jati diri? Sebab ada kaitan dengan disiplin, maka kita kaitkan dengan peraturan. Disiplin dengan peraturan memang tidak boleh dipisahkan. Peraturan yang telah ditetapkan sama ada di rumah atau di sekolah. Maknanya di sini disiplin diri yang ada di dalam yang diamalkan di rumah, dia juga akan mengamalkan di sekolah. Okey, apa kesan? Kesannya di sini ialah pelajar dapat menyiapkan tugasan diberikan sebab memang tanggungjawab pelajar menyiapkan tugasan. Tugasan dalam akademik, tugasan dalam kokurikulum, tugasan yang diberikan oleh guru, tugasan tanggungjawab dalam contoh sebagai pengawas, sebagai pemimpin di sekolah, semua dapat disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Ini ciri pelajar gemilang. Okey. Okay, sekarang kita beralih teknik menulis esei pendek perenggan 3. Iaitu kita tengok perenggan 3 ni. Masih lagi menggunakan icik, kohesi koheren. Okay, kita tengok cikgu gunakan kriteria terakhir untuk menunjukkan itu isi terakhir, iaitu pelajar perlu mengamalkan ajaran agama. Cikgu mengambil ini sebagai isi utama, iaitu ajaran agama. Okay. Mengapa ajaran agama? Okay. Tengok, cikgu ambil frasa ajaran agama, bawa ke ayat huraian, ayat kedua. Ajaran agama sangat penting dalam diri pelajar kerana agama dapat mencegah diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita tahu bahawa setiap ajaran agama akan dapat mencegah diri sebab dia akan dalam ajaran agama tu akan menunjukkan perkara ini yang baik, perkara yang buruk. Okey. Jadi hal ini dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan tidak baik. Kita tengok pula ayat contoh. Sebagai contoh, apakah perbuatan yang tidak baik dimaksudkan itu? Sebagai contoh, pelajar akan mengetahui perkara yang dilarang dalam agama, seperti menipu, bersikap kasar, dan sombong. Dan kita tahu sikap ini tidak akan diamalkan oleh pelajar. Kesannya, pelajar tersebut tidak bertindak sewenang-wenangnya dalam kehidupan seharian. Sebab apa? Pelajar yang gemilang ini, pelajar itu pasti akan mengamalkan ajaran agama. Jadi bila dia mengamalkan ajaran agama, dia boleh berfikir dan dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi kita lihat 50, 50, 50 patah perkataan jadi jumlah bilangan patah perkataan 150 sahaja. Okey. Apa yang boleh cikgu rumuskan di sini ialah setiap esei yang kita hasilkan itu sebenarnya berdasarkan hasil pembelajaran. Tadi cikgu kongsikan hasil pembelajaran tu. Pelajar perlu dapat menyusun, mengolah isi setiap idea dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, meminimumkan kesalahan sintaksis dan morfologi untuk mendapatkan markah bahasa cemerlang. Bahasa yang cemerlang ini 4 dan 5 lah kan. Kemudian pelajar juga perlu mengemukakan 3 isi sahaja tanpa memulakan pendahuluan dan kesimpulan. Jadi 3 isi, 3 perenggan.
ikutlah teknik yang cikgu kongsikan tadi. Apakah teknik itu? Kalau ingat, tekniknya ialah teknik I, cek H, C dengan K. Kemudian dalam kurungan, cikgu guna menekankan kohesi dan koheren. Okey, kohesi dengan koheren. Okey. Ini yang penting. Okey. Ini yang penting kalau cikgu. Sebab bila pelajar menguasai icik ni, secara tidak langsung pelajar akan yakin untuk menulis esei pendek. Dan teknik ini sebenarnya boleh digunakan untuk esei panjang. Cuma bezanya esei panjang mungkin menggunakan banyak penanda wacana sebab patah perkataan 600 hingga 650. Tetapi untuk esei pendek, kita cuba elakkan penggunaan penanda wacana. Kerana penanda wacana untuk esei pendek hanya akan menambah bilangan patah perkataan. Elakkan. Sebaliknya kita guna teknik tadi iaitu kohesi koheren tu. Kohesi kita bawa perkataan pertama, bawa dalam ayat kedua, bawa dalam ayat ketiga. Jadi huraian pelajar pun berfokus. Cikgu berhenti di sini sahaja. Cikgu harap ada masa nanti cikgu akan berkongsi pula teknik menjawab soalan struktur. Terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu dan mengikuti teknik menulis esei pendek ini. Jika ada yang tidak difahami, bolehlah bertanya PM cikgu. Tanya dengan cikgu untuk mendapatkan maklumat tentang icik ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel cikgu kerana cikgu akan berkongsi lebih banyak lagi teknik yang mungkin boleh digunakan oleh pelajar di luar sana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.